Salam hormat, berita Pagi Sarawak edisi Selasa 20 Oktober bersama saya, Bumawin. Sarawak meneruskan kemudahan dan bantuan yang disediakan di pelbagai platform untuk mengurangkan kesan negatif pandemik COVID-19. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Nopeng memberitahu dengan hasil negeri yang semakin bertambah, beliau yakin kerajaan negeri mampu menyediakan lebih banyak bantuan kepada golongan memerlukan pada masa-masa yang akan datang. Jelas Ketua Menteri, antara bantuan yang diberikan adalah termasuk bantuan Sarawakku Sayang 2.0 yang memberi manfaat kepada golongan B40 dan M40 yang terkesan termasuk komuniti perniagaan. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian bangunan baru Taska Kasih Laila 1 Persatuan Ibu Tunggal Sarawak Pizza di Kuching. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak merangkap Penasihat Kehormat Seumur Hidup Pizza, Datuk Seri Fatimah Abdullah. Sementara itu dalam ucapannya, Datuk Seri Fatimah berkata Taska itu juga menyediakan peluang pekerjaan sebagai pengasuh kepada ibu-ibu tunggal yang tidak ada pekerjaan setelah menjalani latihan. Taska milik Pizza ini merupakan antara 3,015 buah institusi pendidikan awal kanak-kanak di Sarawak yang memberi asuhan berkualiti dan telah berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Negeri di bawah Akta Taman Asuhan Kanak-kanak Komuniti 2007. Beliau turut memperkenalkan buku panduan asuhan kanak-kanak di rumah dalam bahasa Melayu, Iban dan Mandarin yang boleh didapati daripada kementerian beliau. Ditubuhkan pada tahun 2012, asalnya di sebuah lokasi lain di Jalan Ong Tiang Sui dengan seramai 183 kanak-kanak. Beroperasi di lokasi baharu pada 12 Mac lepas dengan seramai 23 kanak-kanak yang diasuh dan dididik oleh 7 warga kerja Taska. Mempunyai bekalan benih berkualiti yang mencukupi dan konsisten adalah komponen penting dalam program pembangunan pertanian negeri. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Sugambas memberitahu memiliki benih yang baik adalah tonggak perkembangan industri pertanian dan dengan ini kerajaan negeri telah memfokuskan kepada pengeluaran biji benih hybrid di Pusat Pertanian Debak di bahagian Betong. Jelas Datuk Amar Douglas, Jabatan Pertanian telah menandatangani Memorandum Persefahaman MOU bersama Green World Genetics GWG Sendirian Berhad untuk membangunkan kawasan terbabit bagi tujuan itu. Katanya GWG adalah organisasi berasaskan penyelidikan yang khusus dalam pembiakan benih hybrid tropika berkualiti tinggi dan peningkatan produk pertanian. Syarikat itu dilesenkan untuk mewujudkan pusat pengeluaran benih yang berkualiti, pembiakan dan pemprosesan tanaman selain memberikan latihan seperti yang dilakukan di Pusat Penyelidikan dan Pembangunan. Ia akan bermula dengan benih jagung, kemudian biji padi, sayur-sayuran dan tanaman lain dan dijangka memulakan operasinya setelah kerja-kerja penyediaan tapak selesai. Datuk Amar Douglas Ugah yang juga Menteri Pemodenan, Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah berkata demikian selepas melawat tapak seluas lebih 27 hektar bagi operasi syarikat itu di Debak Betong baru-baru ini. Tiada kes positif COVID-19 dikesan di Sarawak semalam menjadikan jumlah kes positif keseluruhan kekal 768. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Sugambas berkata, tiada kluster baru dikesan semalam, walau bagaimanapun, 2 kluster iaitu kluster Bah Arnab di Kuching dan kluster Putra di Bintulu masih dalam kategori aktif. Datuk Amar Douglas dalam sidang media harian COVID-19 di Kuching turut mengumumkan bahawa daerah Kuching, Sibu, Bintulu dan Lubuk Antu kekal berstatus kuning dengan jumlah keseluruhan seramai 22 kes jangkitan tempatan dilaporkan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Manakala daerah-daerah lain kekal berstatus hijau. Dalam pada itu, 2 kes baru pulih dan dibenarkan discharge dari hospital semalam menjadikan jumlah kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge seramai 703 orang. Manakala jumlah kes yang masih mendapat rawatan dan diasingkan di hospital ialah seramai 46 orang. Semalam juga dilaporkan 8 pesakit dalam siasatan PUI yang baharu dan 2 PUI masih menunggu keputusan makmal. Beliau yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak juga telah mengarahkan pihak berkuasa tempatan PBT untuk mengeluarkan notis pemberitahuan berhubung arahan penutupan pusat hiburan terhadap premis
premis yang melanggar prosedur operasi standard SOP. Beliau berkata PBT dikehendaki untuk mengambil langkah penutupan premis berkenaan selama 14 hari sekiranya didapati gagal mematuhi SOP. Timbalan Ketua Menteri tersebut turut menggesa semua agensi kerajaan untuk mematuhi SOP terkini yang telah ditetapkan JPBN Sarawak dan tidak mengeluarkan arahan yang berbeza bagi mengelak kekeliruan di kalangan orang awam. Turut dimaklumkan, Jabatan Pendidikan Negeri telah mengeluarkan arahan penutupan Sekolah Kebangsaan Rancangan Perumahan Rakyat RPR Jalan Astana Kuching selama 14 hari sehingga 25 Oktober berkuat kuasa semalam. Ini bagi membolehkan kerja-kerja pembersihan dan disinfeksi dilakukan seperti yang terkandung dalam surat arahan penutupan sekolah kerana pengesahan kes jangkitan COVID-19 daripada Pejabat Timbalan Ketua Pengarah Operasi Sekolah Kementerian Pendidikan. Sektor penternakan merupakan antara 3 sektor penting dalam mencapai misi Sarawak untuk menjadi pengeksport utama sumber makanan menjelang tahun 2030. Menteri Muda Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, ke arah itu golongan penternak khususnya di utara Sarawak digalakkan untuk berkecimpung dalam penternakan komersial seperti ternakan kerbau. Jelas Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, pendekatan ke arah mencapai visi tersebut ialah mengenal pasti penternak-penternak yang berminat dan menyediakan bantuan dana dan prasarana untuk mereka. Selain itu, menyediakan 24 ekor kerbau kepada setiap peserta untuk menternak bagi membantu pembiakan kerbau mencapai jumlah 20,000 ekor menjelang tahun 2030 berbanding hanya 6,000 ekor masa ini. Jadi kita nak memperluaskan perusahaan kerbau ini termasuk di kawasan Miri ini dan juga di kawasan-kawasan lain di seluruh negeri Sarawak. Dan kita juga akan meningkatkan prasarana di stesen kerbau Maragang untuk menjadikan ianya sebagai tempat pembiakan kerbau baka baru, baka yang lebih besar, baka yang boleh mengeluarkan susu yang lebih banyak agar selain daripada daging kita juga dapat memperolehi susu kerbau dan akhirnya untuk diproses menjadi keju. Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail memberitahu pemberita selepas melawat ke projek ternakan kerbau di Kampung Kayu Kapur Bekenu. Tambah beliau, projek ternakan kerbau di Kampung Kayu Kapur Bekenu akan ditambah baik secara berperingkat dengan peruntukan RM5 juta sekaligus menjadikan kampung dan projek ini sebagai destinasi pelancongan yang baharu di Bekenu. Beliau yakin ini dapat merancakkan lagi sosioekonomi penduduk dan daerah Bekenu dalam pelbagai aspek termasuk pelancongan. Pada lawatan itu, beliau juga berkesempatan ke beberapa lokasi projek pertanian di Bekenu iaitu projek tanaman kelapa berkelompok di Kampung Rancah-Rancah, projek tanaman herba di Kampung Terahat dan projek tanaman cili di Tim Seaside Resort Bekenu. Sebuah bangunan pusat pemulihan dalam komuniti PPDK dijangka bakal dibina di Daro tahun hadapan. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Daro, Safi'i Ahmad, pembinaan pusat tersebut menelan kos RM400,000. Safi'i Ahmad berkata pembinaan pusat ini penting kerana pusat sedia ada tidak dapat menampung pelajar dengan jumlah yang ramai dan kini masih menyewa sebuah rumah. Justru beliau komited untuk membina sebuah bangunan PPDK bagi memenuhi keperluan kanak-kanak istimewa di kawasan berkenaan. Tambahnya, lokasi bagi pembinaan PPDK Daro telah dikenal pasti dan menunggu kelulusan tanah daripada pihak yang berkaitan. Beliau menyatakan demikian ketika ditemui pemberita dalam majlis penyerahan sumbangan daripada Sarawak Badan Amal Tenaga Isteri-Isteri Sabati kepada PPDK Al-Syafi'i Daro. Setakat ini, seramai 33 orang anak-anak istimewa mengikuti pembelajaran di PPDK tersebut. Selain sumbangan daripada Sabati, turut disampaikan kit penjagaan COVID-19 bagi kegunaan pusat tersebut.
Aspek kebajikan, kesihatan mental dan kerohanian para penuntut di UNIMAS sentiasa menjadi agenda utama. Naib Chancellor Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Profesor Datuk Dr. Muhammad Kadim Suhaidi berkata pihaknya menyedari akan tempoh sukar yang dialami oleh penuntut-penuntut dalam berdepan cabaran gelombang ketiga pandemik COVID-19 kini. Kita sentiasa peka dengan aspek kebajikan pelajar yang menghadapi cabaran, ada yang menghadapi cabaran lebih daripada yang lain, terutama sekali yang berada di kampung halaman. Kita juga ada jabatan kaunseling di Fakulti Pembangunan Sumber Monitor Sains Kognitif. Mereka bergabung tenaga dan juga ada dengan Fakulti Perubatan. Mereka bergabung tenaga untuk menubuhkan unit yang sentiasa boleh dihubungi oleh pelajar jika mereka memerlukan nasihat, memerlukan pandangan, memerlukan guidance dalam mereka menghadapi situasi yang begitu mencabar yang mereka hadapi. Datuk Dr. Muhammad Kadim Suhaidi juga memaklumkan bahawa UNIMAS sentiasa mengambil perhatian situasi yang dihadapi para penuntut terutama di kawasan yang sukar mendapat akses internet agar mereka tidak tercicir daripada mengikuti pembelajaran secara dalam talian. Tambahnya, UNIMAS menerusi skim UNIMAS Prihatin telah menyalurkan 77 unit komputer riba dengan pelan data percuma selama 3 bulan kepada golongan penuntut yang memerlukan bagi memudahkan pembelajaran. Dedahnya lagi, hampir 15,000 penuntut kini sedang mengikuti pembelajaran dalam talian, manakala kira-kira 1,600 lagi penuntut merupakan penuntut tahun akhir program perubatan, kejuruteraan dan kaunseling berada di kampus. Beliau juga memberitahu bahawa UNIMAS memberikan RM100 bayaran sekali beri kepada 1,600 penuntut yang masih berada di kampus. Selain mereka turut diberikan pengecualian untuk membayar yuran kolej kediaman bagi bulan Oktober. Selain itu, bagi penuntut yang kurang berkemampuan juga dibenarkan mendaftar tanpa membayar yuran pengajian. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas Majlis Pelancaran Pelan Strategik 2021 hingga 2025 UNIMAS dan Inisiatif Kelestarian Universiti di Arena Gemilang UNIMAS Kota Samarahan. Katanya bagi pelan strategik 5 tahun itu, UNIMAS menyasarkan untuk meningkatkan penuntut bagi pengajian pasca siswazah, ijazah sarjana dan ijazah kedoktoran. Baik, paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak hari ini. Terus patuh SOP bersama kita putuskan rantaian COVID-19. Dengan itu, saya Bumawin, jumpa lagi.